ketika sahabat Nabi yang Abdurrahman bin Auf ini bersaudara dengan seorang lelaki ini. Lelaki ni offer apa kat dia? Harta dia. Offer tanah dia. Aku ada tanah yang banyak, ambillah mana-mana kau nak. Abdurrahman bin Auf ambil berapa bidang tanah? Dia tak ambil satu pun. Ini jiwa para sahabat Nabi yang dididik oleh Rasulullah. Dia tak ambil kesempatan. Walaupun boleh nak ambil sebab dah bersaudara, dia tak ambil. Diberikan pula, aku ada beberapa orang isteri yang cantik. Kalau kau berkenan, ambillah. Aku talakkan dia dan habis iddah, dia kahwinilah dia. Abdurrahman bin Auf tak ambil. Cuma satu je permintaan Abdurrahman bin Auf, tunjukkan aku pasar. Tunjukkan aku pasar. Bila peringkat awal, ketika itu belum ada lagi pasar Islam. Tak ada lagi pasar Islam. Yang ada ialah pasar-pasar Yahudi. Pasar-pasar Yahudi ni, sudah tentulah yang dalam tu mesti ada apa? Riba, penipuan. Tapi Rasulullah benarkan Abdurrahman bin Auf berniaga kat situ. Nak beritahu apa dia? Dia ni sangat cerdas dan sangat beriman sehingga takkan dia terjebak dengan riba. Dia bermula dengan mengambil upah Abdurrahman bin Auf. Dan dia menjual keju dan sebagainya. Suatu hari Rasulullah nampak dia ada alat solek perempuan kat muka dia tu. Macam tuan-tuan mungkin lipstick yang tiba-tiba. Gitu. Rasulullah kata, Rasulullah kata, kamu dah berkahwin ni? Kata, ya, semalam aku dah berkahwin. Jadi iyalah, dah bersama dengan isteri adalah sikit. Mungkin isteri tinggalkan kesan ke. Manja-manja. Suka nanti. Kemudian Rasulullah kata apa dia? Adakan walimah walaupun dengan seekor kambing. Belum cerita lagi belum faham? Tak apalah, tak apa. Walaupun dengan seekor kambing. Nak bagi tahu apa dia seekor kambing? Besar ke kecil kenduri kambing? Kecil je. Orang Melayu makan kambing bukan macam orang Arab makan kambing. Orang Arab makan kambing tu seekor tu berapa orang boleh makan? Satu family tu kira habis lah. Kita rasa kalau kambing tu, kalau ada kenduri sekali kambing cukup semua ni. Sebab kita terbiasa makan kecil-kecil. Saya rasa macam mana cerita tapi saya tak ingat kat sini ke tidak. Yang kawan saya yang belajar dia belajar kat US. Dia kata apa dia? Dia kata orang Arab kalau pergi rumah orang Melayu tak apa suka. Sebab apa tak suka? Orang Melayu dia kata kedekut. Ayam kecil-kecil. Ayam potong 16 kan? Daripada dulu kita belajar, mak kita buat potong 16. Bagi kenduri makan ayam potong 16. Pun kadang-kadang setia tu kalau bagi potong 16, ketul lah makan. Tak ada nak ambil lebih sangat. Orang Arab potong berapa ayam seekor? Minimum potong 4 terus lah. Setengah ekor pun dia boleh makan. Terbiasa begitu. Jadi kambing pun begitu lah. Kalau bagi makan nasi lemak, ada lauk ikan. Ikan kecil-kecil. Ikan apa? Ikan bilis. Tak apalah, itu ada sejarahnya sebab orang dulu bukan orang yang mampu. Kan, nak makan kenduri, nak makan ayam, tunggu kenduri. Jadi orang yang buat kenduri tu, dia belanja duit lebih sikit. Dia potong ayam seorang sikit supaya dapat semua. Tu yang orang dulu kalau belah mana tu, yang nasi ambang belah mana? Nasi ambang tu dia tak makan kat situ kan. Dia bawa balik untuk makan kat keluarga, kat rumah. Nak bagi tahu tak berapa nak cukup masa tu. Tu pun campur, nak bagi kenyang, campur apa sekali? Campur mi hun. Begitu. Adalah ayam seketul, bagi share satu keluarga. Begitulah nak bagi tahu. Jadi nak bagi tahu kambing bila buat kenduri, maksudnya banyak ke sikit? Sikit je. Kenduri kecil je. Jadi nak bagi tahu Abdurrahman bin Auf ketika itu belum kaya lagi. Kemudian selepas duduk di Madinah lama kelamaan, bila kita baca tentang sirah Abdurrahman bin Auf ini, dia pernah menginfakkan 1000 ekor kuda untuk perjuangan orang Islam. Tuan-tuan, kuda ni kalau zaman hari ni apa dia agak-agak? Kalau untuk peperangan. Kalau zaman hari ni dia pakai jet daripada atas, boleh lepaskan apa? Bom, mati terus. Kalau kuda ni orang tengah lawan kat bawah, dia tinggi daripada atas, apa dia buat? Cantas je kepala orang. Bagi berapa ekor kuda? 1000. Mahal kuda. Abdurrahman bin Auf sering memberikan sebahagian hartanya untuk allowance ataupun duit kepada pejuang-pejuang ni. 1/3 hartanya dia tolong bayarkan hutang-hutang para sahabat. Banyak harta dia. Tetapi apa yang saya nak beritahu ialah, ini semua selepas Rasulullah dah wafat. Ini. Maksudnya apa dia? Mereka semakin banyak harta mereka.
Tapi Abdul Rahman bin Auf dikenali dengan hati yang sangat lembut. Dia selalu terkenangkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dia terkenangkan nabi dia sebab apa? Dia terkenangkan Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair tu? Orang yang pertama membuka Madinah. Rasulullah hantar Mus'ab bin Umair dulu. Mus'ab bin Umair ni asalnya orang kaya, lepas tu menjadi papa kedana. Sebab apa? Dia masuk Islam, mak ayah dia tak bagi duit dah. Dia ni remaja, Mus'ab bin Umair ni. Daripada orang yang segak jadi kurus, pakaian compang-camping. Rasulullah sedih tengok dia. Tapi Rasulullah sayang kepada dia. Rasulullah hantar dia ke Madinah untuk dakwah orang Madinah. Dan Mus'ab bin Umair mati dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Uhud. Mus'ab bin Umair ini dulunya kaya, tapi waktu dia nak mati tu, bila ambil kain untuk kafankan dia, tak cukup kain. Jadi setiap kali Abdul Rahman bin Auf nak makan, dia akan terkenang sahabat-sahabat dia yang sama-sama berjuang, tapi telah pergi dahulu. Dia kata apa? Mereka itu lebih baik daripada aku. Setentulah Rasulullah, Mus'ab bin Umair lebih baik daripada orang yang tertinggal selepas itu. Tetapi mereka tak dapat sebagaimana apa yang aku dapat pada hari ini. Abdul Rahman bin Auf kata apa dia? Aku takut apa yang aku dapat hari ini ialah apa yang disegerakan oleh Allah yang sepatutnya aku dapat di akhirat. Jadi dia melihat dunia yang dia dapat hari ini, dia takut. Banyaknya harta aku dapat. Aku takut kemewahan yang aku dapat inilah sepatutnya aku dapat di akhirat. Tetapi disegerakan. Itu jiwa siapa tu? Sahabat-sahabat Nabi. Itu jiwa-jiwa besar mereka. Bukan melihat dunia sebagai satu agenda yang besar bagi dia, tak. Sebab tu dunia bagi sahabat Nabi seperti Abdul Rahman bin Auf tu di mana? Di tangannya, bukan di hatinya. Di hatinya tersimpan apa dia? Syurga yang Allah nak berikan. Sebab tu dia sanggup infakkan banyak harta dia. Sebab mereka mengenal syurga itu sangat-sangat indah, sangat besar. Jadi orang yang macam ni, lepas Rasulullah wafat sekalipun, dia bantu agama Allah. Di akhirat nanti, Allah akan pelihara dia. Hafiz, tengok ayat tadi. وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Siapa yang berpaling, siapa yang tak nak ikut perjuangan Rasulullah ini, Allah kata apa dia? Kami takkan utuskan engkau Muhammad sebagai penjaga mereka. Jadi kalau kat dunia Rasulullah dah wafat, sekarang ni dekat akhirat je tinggal untuk Rasulullah jaga kita kan. Syaratnya apa dia? Taati Rasulullah. Ikut Rasulullah. Tengok pula surah 3 ayat 31. 3:31. Muka surat 54. Muka surat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah. Kalau betul kita kata nakkan syurga Allah, tuan-tuan puan. Kalau betul-betul kita mengharapkan balasan yang indah, yang paling besar sekali tambahan di akhirat ialah dengan melihat wajah Allah. Kata Allah apa dia syarat dia? Fattabi'uni. Ikutlah aku. Aku ni siapa? Rasulullah. Rasulullah tinggalkan apa kepada kita? Al-Quran. Jadi ikut Rasulullah. Rasulullah dapat Al-Quran, Rasulullah sebarkan, ajarkan. Kita kata kalau macam tu bila nak fikir tentang kemajuan? Bukan, saya bukan kata tak ada kemajuan. Kita cakap ini asas kepada nak membentuk pemikiran. Kemajuan tu secara tidak langsung memang akan mengikut kita. Tak boleh tinggal. Tuan-tuan dan puan dulu mula-mula masa mungkin sebahagian kadang yang cerita. Cucu ataupun anak belanja beli phone, elok-elok beli tab. Tak tahulah opah nak pakainya. Sekarang tahu ke tak tahu? Cekap kan?
Siap boleh tolong kawan lagi, tolong installkan itu. Dulu install tu mungkinlah sebahagian. Tak boleh lari, memang kemajuan tu kita akan bersama-sama dengannya. Cuma soalnya ialah kemajuan tu kita akan lalui. Kita tanda sekejap muka surat ni. Muka surat ni kita tanda. Tengok surah 26. Muka surat ni kita tanda. Sebab kadang-kadang manusia ataupun kita ni kita faham agama, nak soal dia adalah beribadat saja, bukan. Agama ni dia pemacu kepada kemajuan yang lain tu. Tapi dia mesti ada di atas tu adalah pemikiran kita nakkan syurga. Barulah kita olah dunia ni dengan cara yang betul. Kalau tidak kita jadi orang yang menyimpan harta, tak jadi macam Abdul Rahman bin Auf. Harta dia banyak tapi dia untuk dilepaskan kepada agama, bukan untuk disimpan. Tengok surah 26. Benda ini bukan berlaku pada zaman kita, zaman Rasulullah, tapi dia pada zaman dulu, zaman kaum Ad. Ayat 128, surah 26. Satu 28 dan 129 muka surat 372. Ini Allah ceritakan tentang kaum Ad. Tuan-tuan, bila kita sebut kaum Ad, siapa mereka? Mereka ialah satu kaum yang kuat, yang hebat, yang mereka boleh membina bangunan pencakar langit. Mana tempat tersebut? Allah dah binasakan dah. Allah hanya rakam dalam Quran saja. Kaum Ad tu pun dah hapus dah. Allah binasakan mereka seluruhnya. Tiba-tiba kalau kita mengaku kita ni ada keturunan Ad, tak. Sebab kaum tu dah binasa dah. Kita mungkin dari jalur-jalur yang lain nak sampai ke Nabi Adam tu. Jadi mereka ni memang hebat, mencipta bangunan yang tinggi-tinggi. Kalau kita fikir zaman tu pakai teknologi apa agaknya, tak tahu. Hebat mereka tu. Teknologi macam mana wallahu alam, sebab telah dibinasakan, tapi kisah mereka ada. Tapi mereka tu sama macam kalau kita hari ni. Mereka buat sesuatu benda tu tanpa ada tujuan, hanya untuk bermegah-megah. Belajar sampai pandai, kemudian ada rezeki, ada duit sebab gajinya besar, lepas tu buat satu benda yang dia pun tak tahu apa motif, hanya untuk bermegah-megah. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi mencari harta untuk apa tadi? Bantu agama Allah. Tengok Allah, Nabi Hud tanya kepada mereka, kamu buat apa ni? Ayat yang ke-128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun. Wa tattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun. Tengok terjemahan dia apa Allah kata. Adakah kamu hendak mendirikan mahligai-mahligai, istana-istana pada setiap tanah yang tinggi, yang hebat-hebat ni. Jadi kalau tanah tinggi itu dinamakan apa? Kalau kita hari ni kalau buat nama taman, taman tu tempat tinggi-tinggi, antara nama dia macam mana? Ada height kat belakang, ada hill kat belakang. Alhamdulillah Allah bagi kat kita. Sini banyak kan nama kan, Meru Height, Meru Hill, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini pengajaran untuk Meru Height dan Meru Hill. Tapi jangan sampai jadi apa, buat tapi tak abathun. Tak ada motif, hanya sekadar untuk bermegah-megah, rasa hebat. Tengok siapa yang kita nak nilai tu, orang-orang yang beriman yang Allah cerita tadi ayat 10 surah 48. Abdul Rahman bin Auf, Uthman, Umar, mereka orang-orang hebat. Tapi bukan untuk bermegah dekat dunia, sebab mereka punya cita-cita mereka ialah akhirat. Dunia ni kalau dia dah mencengkam jiwa kita, susah nak tinggalkan. Sebab salah satu sifat dunia ni apa dia? Dia mata'un wurur, kesenangan yang menipu. Kita rasa tertipu, kita rasa dah betul lah kita buat, tapi tertipu. Akhirnya ramai manusia dia menyesal dalam akhirat. Sebab tu kita pernah bacakan ayat Quran.
Apakah permintaan yang pertama bila nyawa kita sedang diambil itu? Apa permintaan kita? Ya Allah, bagi aku masa sekejap untuk bersedekah. Sebab dia tahu itulah sebenarnya aset yang paling besar Allah bagi untuk kita dapatkan syurga. Tapi dia tak guna masa kat dunia sebab dia tertipu. Mata'ul ghurur. Jadi berlaku pada kaum Hud dulu. Kaum Ad, Nabi Hud. Mereka bina bangunan di tempat-tempat tinggi. Tapi tak buthun. Tak ada apa-apa tujuan. Hanya untuk bermegah-megah. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. Dan mereka menjadikan benteng-benteng, rumah-rumah yang besar-besar, ada tembok besar-besar tu, dengan sangkaan mereka boleh kekal lama-lama dalam tu. Kadang rumah besar sangat kita pun takut juga. Tinggal dah seorang dua orang, tiba-tiba lama tak nampak, na'uzubillah kan. Rupa dekat dalam tu dah keras. Bukanlah minta, nak bagi tahu. Dengan harapan apa dia? Aku boleh hidup kekal lama. Tapi tidak. Dunia ni sifat dia sementara. Kalau bukan dunia tu yang habis, siapa yang habis dulu? Kita habis dulu. Tak sempat pun nak rasa semua tu. Tanam pokok durian, ingat nak tanam, nak makan dengan anak-anak. Tapi yang sempat rasa cucu. Ayah tak rasa pun. Begitulah nak beritahu. Jadi balik kepada surah 3 tadi. Surah 3 ayat 31. Jadi fahamkan maksud apa ikut Rasulullah. Bukan maksud bila kita ikut agama terus kita tinggalkan dunia. Bukan. Ikut Rasulullah itu ialah untuk memikirkan apa akhirat kita yang sebenar. Dunia tu kita kena gunakan. Umat Islam kena maju. Tak boleh sebab tu Umar, pada zaman Umar nampak, bukan Rasulullah, Umar nampak ada seorang lelaki datang di jalan, nampak zuhud. Bajunya tak berapa nak kemas, cepat camping, dalangan tongkat. Umar datang mau buat apa kat dia? Umar ketuk boleh datang. Umar ketuk. Engkau kenapa macam ni? Umar tak suka tengok orang malas-malas. Nampak macam-macam Islam yang macam tu. Islam tu konon-konon bila kita kata Islam kena kuru-kuru sangat ke, tak harta tak banyak. Bukan begitu. Umar kata aku paling zuhud kat dunia. Siapa Umar? Pemimpin. Harta dia mesti banyak. Bila berlaku peperangan, bahagian portion dia ada. Tapi mana harta Umar? Umar infakkan balik. Umar serahkan kepada Baitulmal. Sebab apa? Umar melihat apa? Syurga. Umar dia ada gubernur dia di Syam. Gubernur Umar ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dengar berita kepada Rasulullah, kepada Umar, Abu Ubaidah Al-Jarrah ni tak ada apa-apa rumah dia. Umar nak tengok rumah Abu Ubaidah Al-Jarrah ni macam mana. Gubernur Syam. Pergi rumah Abu Ubaidah, tak ada apa-apa. Rumah Abu Ubaidah kelang kabut. Ni, siapa datang ni? Ketua datang. Nak hidang apa ni? Dia ambil kantung dia tu, keluar biskut-biskut kering. Umar kata apa kat dia? Dunia semua telah dirasai oleh yang lain. Tapi tidak berlaku kepada siapa? Abu Ubaidah Al-Jarrah ini. So mereka bukannya tidak ada harta, tapi mereka gunakan balik. Mereka mencontohi siapa? Rasulullah. Tuan-tuan pernah dengar tak kisah Rasulullah di akhir hayat Rasulullah? Rasulullah korbankan berapa ekor unta? Di akhir hayat Rasulullah korbankan berapa ekor unta? 100 ekor unta. Banyak ke tak harta Rasulullah? Tapi kenapa dia korbankan 100 ekor unta? Sebab dia belanjakan balik. Rasulullah punya rumah macam mana keadaannya? Di situlah tempat Rasulullah solat malam, terpaksa menolak kaki Aisyah. Sebab apa? Sebab sempit rumah Rasulullah. Rumah kita jauh lagi selesa. Segan tak kita dengan Rasulullah? Kalaulah rumah kita tu selesa, tapi pada masa sama kita sama-sama berjuang dengan Rasulullah, okeylah lagi. Tapi rumah kita selesa kerana perjuangan mereka dulu. Kalau Rasulullah terima tawaran-tawaran Abu Jahal, okey Abu Jahal, kita terima, aku terima apa kau punya habuan tu. Kita fair-fair kan. Agama ni separuh-separuh. Tak sampailah Islam kat kita ni. Sebab apa? Mereka dah jadi orang yang cintakan dunia. Jadi kita kena balas balik apa yang orang-orang dahulu buat kepada kita, sambung. Allah kata apa dia? Fattabi'uni, ikut Rasulullah. Tuan-tuan belajar, beli buku sirah Ar-Rahiqul Maktum, baca buku sirah tu. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Kan sama ni. Allah akan ampunkan, Allah akan cinta, bagi taufik, bagi syurga. Syarat dia apa dia? Fattabi'uni, ikut perjuangan Rasulullah ini. Siapa yang Allah bagi dia kelebihan dalam bidang tertentu, gunakan kelebihan tersebut untuk majukan agama Allah.
Allah bagi dia perniagaan yang hebat, infakkan balik untuk bantu sama-sama, supaya kita tidak menyesal di akhirat nanti. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 32. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mentaati Allah, ikut Al-Quran ni, dan mentaati Rasul, sebab mentaati Allah tu sama dengan mentaati Rasul. Mentaati Rasul itulah mentaati Allah. Fa in tawallaw, jika kamu berpaling, tak mau buat ini, kamu ada cara hidup yang lain, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang ingkar. Okey, buka balik surah 48 kita habiskan baca ayat ke-10 tadi. Jadi apa maksud berbai'ah dengan Rasulullah? Maksudnya ialah berbai'ah kepada Allah. Yadullah, tangan Allah fauqa aidihim. Allah juga turut serta dalam bai'ah ini. Baik, buka balik surah 48 ayat 10. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsih. Ini peringatan dia. Maka barang siapa yang melanggar perjanjian ini, dia dah berjanji dah, tapi dia tak mau teruskan. Kita berjanji apa dengan Allah tadi? Apa lafaz janji kita kepada Allah? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami nak jadi hamba. Hamba tu ialah Rasulullah. Aku nak jadi macam mana Rasulullah jadi. Tapi lepas solat, kita tinggalkan janji tersebut. Kata Allah apa dia? Siapa yang melanggar janji, maka sesungguhnya tidak lain, dia melanggar janji ke atas dirinya sendiri. Sebab Allah nak jadikan dia keampunan, taufik, syurga, dia yang tak dapat, dia yang rugi. Wa man awfa bima ahada alaihullah, dan barang siapa yang menepati terhadap apa yang telah berjanji oleh ia ke atasnya akan Allah, fasayu'tihi ajran azima, maka nanti Allah akan kurniakan kepadanya ajran azima, balasan yang besar. Apa itu balasan yang besar? Ni, keampunan, taufik, dan yang paling besar nanti ialah syurga Allah. Jadi tuan-tuan puan, kita sama-sama muhasabah diri kita. Kita kena sedar sebenarnya amalan kita yang kita buat dalam hidup ini seharian, apa saja kita buat, pekerjaan kita itu, dia akan dihitung oleh Allah. Dan perhitungan tersebut pula, ataupun perbuatan kita itu, ialah kita mencagar diri kita sendiri. Macam kita pergi dekat bank, contoh orang cagar emas tu, dia minta apa daripada bank? Minta 10,000 contohnya. Jadi kalau dia tak mampu nak bayar kat bank 10,000, apa yang dia burn? Emas dia tu. Sekarang ni sebenarnya, apa yang kita buat amalan tu, amalan-amalan kita buat tu ialah seolah-olah kita meletakkan diri kita, nasib kita. Kalau amalan tu baik, dapatlah kita claim balik diri kita. Kalau tidak, amalan kita sendiri akan dicampak dalam neraka burn. Tengok Allah kata dalam surah 52. Ini yang terakhir penutup kita untuk kesimpulan ayat yang kita belajar hari ini. Surah 52. Ayat 21. Surah 52 ayat 21. Muka surat 524. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'
Kullu mri'in bima kasaba rahin. Inilah dia ajran azim, ganjaran yang besar bila mana Allah masukkan orang-orang yang beriman dan zuriat mereka, anak-anak kita, cucu kita, yang kita ajarkan mereka juga apa nak kena buat. Agama ini, hidup kita ni apa sebenarnya. Bukan hanya sekadar solat, kemudian sudah, kamu nak buat apa pun buat, janji solat. Itu arahan yang salah. Anak nak keluar dating mungkin, contohlah, pergi keluaran, tu dah sampai dah tu, Ali, kekasih dia. Jangan lupa solat, timah, kita kata. Bukan macam tu, bukan asal solat je. Tapi ikut Nabi macam mana hidupnya, seluruh hidup kita. Jadi siapa yang beriman sedemikian rupa, dan anak cucu mereka juga beriman macam tu juga, Allah temukan balik mereka kat mana? Di dalam syurga. Syurga yang mereka terpisah lama. Sebelum nak masuk syurga, tuan-tuan, kita tunggu di mahsyar satu hari bersamaan dengan berapa tahun? 1000 tahun. Kita punya buku catatan tu banyak tu, nak kena settlekan dengan Allah tu dulu tu. Last sekali jumpa balik dengan keluarga yang beriman, seronok. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Allah tak akan mensia-siakan, mengurangkan pahala mereka. Allah temukan balik, gatheringkan balik. Itu di hujung tu yang kita nak ambil. Kullun ri'in, setiap orang, bima kasaba, terhadap apa yang dia buat, rohin, adalah cagaran. Kita ni cagaran kepada amal kita tu sendiri. Apa yang kita buat sebenarnya, nasib untung ruginya adalah kita ni sendiri. Dapat masuk syurga ataupun tidak, balik kepada amalan yang kita buat tu. So kalau amalan tadi kita dah sebut dah, amalan tu kena sama dengan siapa? Rasulullah. Sebab Rasulullah tu syahidan tadi, ataupun syahidan, sebagai saksi. Kena sama. Jadi inilah KPI yang kita dah bincang sama-sama selepas beberapa kali kita kuliah tentang surah Al-Fat. Sepatutnya kita semakin jelas apa yang perlu kita buat. Basic dia apa dia? Belajar Al-Quran. Itu basic dulu. Faham Quran. Tanamkan dalam jiwa kita itu, cintakan syurga dengan mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Lepas tu mari sama-sama kita bekerja untuk bantu agama Allah, untuk bantu bangsa kita, untuk bantu agama negara kita ini menjadi